Tahukah anda, setiap tahun terdapat 100,000 orang meninggal dunia disebabkan depresi. Bunuh diri kerana depresi merupakan penyebab kematian terbanyak kedua pada usia 15 hingga 29 tahun. Introvert dan extrovert depresi pembunuh senyap remaja. Tadi apakah itu? Personality. Personality merujuk kepada penampilan luaran seseorang individu. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nora Pizana Tusni, Demometrik di 2019909074. Okey, konsep kemurungan. Kemurungan yang bermaksud dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ialah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpandangan, keletihan, ketiadaan tenaga dan cepat marah. Hal ini akan berlarutan sehingga tempoh 2 minggu dan boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, bangsa, jantina dan juga martabat lah. Okey, kemurungan ini boleh berlangsung sehingga bertahun-tahun dan juga berhari-hari. Okey, kemurungan, teori kemurungan yang dinyatakan oleh Karen and Bacher 1991 menedahkan depresi dapat dipandang sebagai satu kesinambungan yang bergerak dari segi depresi normal sehingga depresi yang klinikal. Gejala-gejala depresi normal seperti perasaan sedih, tidak semangat, kecewa dan merasakan diri tiada harapan biasanya tidak berlangsung lama. Jika seseorang individu dapat mengatasi gejala tersebut, suatu cara berfikiran atau pandangan baru yang lebih matang akan muncul. Kesimpulannya, teori daripada Karen and Bacher ialah depresi normal dapat dilihat sebagai satu pengalaman yang adaptif. Depresi juga merupakan satu bentuk gangguan emosi paling umum. Gangguan ini merupakan satu penyakit biasa dan lebih umum daripada hipertensi atau diabetes. Kadar kelaziman kes ini dalam sesebuah jangka hayat di mana-mana negara adalah antara 8 hingga 10%. Beberapa kajian oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendapati depresi adalah satu penyakit serius dalam melumpuhkan jiwa seseorang. Selari dengan perangkaan global, depresi merupakan penyakit keempat serius di Malaysia dan boleh membawa kepada kematian akibat bunuh diri. Kemurungan boleh berlaku pada sesiapa sahaja, baik lelaki, wanita, muda, tua, dewasa atau kanak-kanak. Walaupun masih ada yang memandang remeh perkara ini, tetapi ketahuilah bahawa kemurungan adalah satu penyakit yang serius dan memerlukan rawatan yang sewajarnya. Kemurungan adalah disebabkan berlakunya gangguan pada keseimbangan bahan kimia dalam otak seseorang, iaitu serotonin dan juga norepinephrine, iaitu yang mengawal emosi seseorang. Biasanya, kemurungan disebabkan gabungan beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik dan yang kedua, faktor psikologi. Faktor genetik ialah rasa rendah diri atau menghidap penyakit fizikal yang kronik. Manakala, faktor psikologi ialah tekanan daripada sesuatu peristiwa atau persekitaran. Depresi berkait rapat dengan personaliti seseorang. Para peneliti yang mempelajari sifat kepribadian mendapati bahawa mereka yang lebih tinggi dalam introversion versus extroversion mungkin perlu bekerja lebih keras dalam pengurusan tekanan dan kebahagiaan secara umum, di mana ia mungkin datang secara semula jadi untuk golongan yang berpersonaliti extrovert. Introvert mendapat manfaat daripada beberapa strategi pengurusan stres yang ditujukan khusus kepada sifat mereka yang lebih tenang. Malah, mereka yang lebih tinggi dalam extroversion cenderung kurang tertekan. Ini mungkin kerana extrovert lebih bertenaga. Okey, seterusnya bersama saya akan menerangkan dari segi harga dan konsep. Sebagai contohnya, risiko membunuh diri dalam keadaan pelajar jika orang mungkin membimbangkan apabila remaja seawal usia 13 tahun disangkali mempunyai kecederaan ataupun merancang untuk membuat sedemikian. Kajian Kesihatan Morability Kebangsaan 2017, Kementerian Kesihatan menyebutkan sebanyak 11.2% remaja dalam kelompok itu mempunyai idea untuk bunuh diri. 9% merancang untuk bunuh diri dan 10.1% melakukan cubaan untuk bunuh diri. Hal ini kerana golongan introvert ini tidak dapat mengawal perasaan mereka dengan situasi yang melanda perlakuan remaja untuk membunuh diri mengikut kajian itu berkait rapat dengan faktor biologi, sosioekonomi, budaya dan persekitaran.
dikenal faktor kemiskinan dan kegagalan dalam akademik juga menjadi pendorong utama untuk mereka. Faktor psikologi atau psikiatri seperti kemurungan, psikofrenia, penyalahgunaan ubatan, alkohol dan gangguan personaliti turut mencetus kepada perlakuan bunuh diri dalam kalangan remaja. Peratusan itu diperoleh berdasarkan kajian yang dibuat ke atas 30,496 sampel terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang berusia antara 13 hingga 17 tahun. Mereka adalah pelajar di 212 sekolah menengah yang dipilih secara rawat di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Mereka ini adalah golongan remaja yang kebanyakannya mempunyai ciri-ciri introvert yang lebih cenderung terhadap tindakan mereka sendiri. Hal ini kerana mereka lebih mudah bersosialisasi jika bersama dengan orang yang sudah mereka kenal. Kerana itu, introvert adalah kepribadian atau orang yang akan lebih mudah stres daripada orang extrovert yang memang menikmati perkumpulan atau interaksi sosial dengan banyak orang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Ciri-ciri orang yang bersifat introvert. Introvert merupakan personaliti ataupun sikap seseorang yang memiliki untuk menjalankan kehidupan mereka. Kepribadian introvert ini lebih cenderung dengan suasana yang tenang, suka menyendiri dan cepat terkesan dengan apa yang mereka lakukan. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang bersifat introvert. Pertama, lebih suka bersendirian. Kedua, mengalami gangguan tidur. Yang ketiga, tidak bersemangat dan cepat merasa letih. Keempat, rasa bersalah yang tidak menentu. Kelima, mudah tersinggung. Keenam, kehilangan selera makan. Ketujuh, kehilangan tumpuan dan keseronokan dalam kehidupan. Manakala yang ke-8, sentiasa berfikiran negatif. Jelaslah bahawa ciri-ciri orang yang bersifat introvert ini lebih cenderung untuk mengalami depresi dalam kehidupan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan menerangkan tentang depresi. Depresi ialah perasaan sedih yang berlaku secara berpanjangan. Hal ini kerana seseorang itu mengalami impak negatif dalam hidup seperti kehilangan keluarga, kehilangan perpasangan ataupun masalah sosial. Seorang yang mempunyai sifat introvert amat senang untuk mengalami depresi. Hal ini kerana mereka amat susah untuk bersosial dan menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Manakala untuk orang extrovert pula, ia amat susah untuk menghadapi depresi kerana sifat mereka yang amat yakinkan diri dan senang untuk berhadapan dengan khayalan ramai. Depresi amat mudah untuk menyerang orang introvert kerana mereka mempunyai sifat yang sangat pendiam, tidak yakin akan diri dan juga suka memendam rasa. Dengan ini, kajian telah mengatakan bahawa depresi mudah sering kali menyerang orang introvert. Jadi, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya personaliti introvert dan extrovert? Yang pertama ialah faktor genetik. Ia juga dirujuk sebagai faktor baka yang berpunca sendiri daripada kedua-dua ibu bapa yang telah mempengaruhi personaliti anak-anak mereka. Ini termasuklah dari segi pembentukan badan, keadaan fizikal, kecerdasan dan juga emosi. Yang kedua adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini telah sedikit sebanyak memainkan peranan dalam mempengaruhi kebentukan dan pengembangan personaliti seseorang. Faktor persekitaran yang saya maksudkan ialah dari segi keadaan keluarga, bekas sebaya, masyarakat dan juga pengalaman. Okey, seterusnya terdapat 3 objektif yang perlu kita capai dalam isu ini. Antaranya ialah menjelaskan konsep personality introvert dan extrovert. Yang kedua, menjelaskan perbezaan antara personality introvert dan extrovert dengan lebih terperinci. Yang terakhir ialah mengkaji sejauh manakah personality introvert atau extrovert dapat mempengaruhi masalah depresi seseorang. Permulaan, terdapat 2 orang pelajar baharu dalam satu kelas yang sama dengan personaliti berbeza, iaitu seorang bersikap suka bersendiri dan seorang bersikap yakin dan bersemangat. Plot perkembangan, pelajar bersikap yakin dan bersemangat mendapat kenalan baru yang ramai, berbanding pelajar bersikap suka bersendiri mendapat kenalan yang sedikit. Plot konflik, hal ini menyebabkan pelajar lain dalam kelas mula mengata pelajar bersikap suka bersendiri itu sehingga pelajar itu rasa tertekan. Plot climax, pelajar tersebut mengalami masalah depresi yang teruk kerana sikap introvert dalam dirinya sehingga mendapat sesi konseling dari pihak pakar. Plot permulaan, ada 2 orang murid masuk ke dalam sebuah kelas yang sama.
sebagai calon untuk menjadi ketua kelas. Pada platform pula, kedua-dua pelajar ini diberi peluang selama 3 hari untuk rakan-rakan lain menilai cara kepimpinan mereka sebelum sesi pemilihan dijalankan. Pada Climax pula, pelajar aktif ini sangat disukai oleh rakan-rakan yang lain termasuk guru-gurunya kerana sikapnya yang terbuka. Pada perayaan pula, pelajar aktif telah dipilih sebagai ketua kelas manakala pelajar pasif kecewa, tetapi dia berazam untuk mengubah sikapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahimah binti Azhar, pemegang kad matrik D2019-2091886. Saya akan menceritakan metodologi babak ketiga. Plot permulaan. Cerita dimulakan dengan seorang pelajar yang menjadi harapan sekolah berubah sikap ketika kembali ke sekolah selepas cuti akhir tahun. Seterusnya, plot perkembangan. Cerita berkembang apabila pelajar tersebut yang sebelumnya bersifat ceria dan ramah tiba-tiba berubah menjadi seorang yang dingin dan pendiam serta menjauhkan diri dari rakan-rakannya. Keputusan peperiksaannya juga semakin merosot dan dia kerap tidak hadir ke sekolah. Plot climax. Guru kelasnya berasa curiga dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah, lalu menghubungi kedua ibu bapanya untuk menanyakan sebab dia berubah. Kedua ibu bapanya menyatakan kemungkinan dia berubah setelah mengetahui tentang penceraian mereka yang dilakukan tanpa sepengetahuannya terlebih dahulu. Dia berasa tidak dihargai kerana tidak mengetahui tentang penceraian mereka. Plot peleraian. Pelajar tersebut mengalami kemurungan kerana tidak tahu untuk meluahkan perasaannya kepada sesiapa. Dia merupakan anak tunggal dan rakan-rakannya beranggapan dia mempunyai keluarga yang sempurna dan harmoni. Sehubungan itu, guru kelasnya bercadang untuk ibu bapanya sentiasa berada di sisinya dan menemaninya untuk berjumpa dengan pakar kaunseling untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Plot-plot ini adalah plot penceritaan dalam babak 3. Sekian, terima kasih. Lokasi: sekitar kawasan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Peralatan: telefon bimbit dan komputer riba. Hari dan masa: Sabtu 9 pagi. Salam sejahtera. Saya akan membentangkan carta organisasi kumpulan 3. Pengarah Kelvin Tan Wei Hong, Timbalan Pengarah Nurul Fakihah, Skrip Kovil Vani, anak perempuan Nilan, Nur Fahimah binti Azhar, Nur Afizah, Nur Azwa binti Adnan, dan Nurul Syafiqah. Editor Muhammad Daniel bin Dorazme, Amanda Nur Arisha, Muizzah Hafizah binti Mutusin. Suara latar Ismail bin Tenri, Nur Atika binti Kiam, dan Nenek Shula Analau. Pernyataan etika. Okey, yang pertama, projek video ini dijalankan bersama rakan-rakan untuk tujuan proses pembelajaran yang menyampaikan mesej penting kepada masyarakat. Okey, bagi meningkatkan kesedaran. Kedua, sebarang kandungan rakaman ini telah mendapat persetujuan daripada rakan sekumpulan dan telah dinasihati, diberikan rujukan dan panduan daripada pensyarah sebelum dimuat dalam aplikasi video. Jika terdapat kandungan video yang menyentuh sensitiviti mana-mana pihak secara tidak sengaja, ia adalah bersifat kebetulan semata-mata. Nombor 4, sebarang penggunaan penyebaran atau penyebaran mesej ini di luar daripada konteks video adalah tidak dibenarkan sekali.